Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Izzuan Mahmud dan juga semua rakan-rakan guru sekalian. Kami akan membentangkan hasil tugasan bagi subjek asas konseling dan pengurusan bakat KK Set 1. Nama ahli kumpulan kami ialah Muhammad Aizuddin bin Muhammad Idris, Roger Lasa, Elizabeth Senose binti Pakot dan saya Afika Arif. Tajuk tugasan kami adalah intervensi konseling dalam menangani isu ketagihan internet e-game dalam kalangan remaja. Intervensi ialah satu keadaan di mana ia memberi perkhidmatan awal bagi rawatan, pemulihan, bimbingan, khidmat nasihat, gabungan pendidikan, penjagaan diri, interaksi sosial, perkembangan kemahiran motor dan sebagainya. Manakala konseling pula adalah satu perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan klien memperoleh kestabilan dan menyelesaikan masalah dengan bantuan konselor. Intervensi yang berasaskan pendekatan konseling merupakan tindakan yang dilakukan oleh konselor dalam membina program bimbingan dan konseling yang lebih komprehensif. Isu dan permasalahan. World Health Organization telah mengklasifikasikan ketagihan permainan video atau Internet Gaming Disorder sebagai salah satu penyakit mental. Ketagihan ini menyebabkan pelbagai kesan dan perubahan kepada fizikal dan emosi pengguna, terutamanya kepada remaja. Remaja dianggap lebih mudah terpengaruh dengan ketagihan bermain e-games berbanding dewasa. Ini kerana pada peringkat umur remaja, tahap pemikiran yang masih berkembang dan ingin dasar tahu yang tinggi membuatkan mereka mudah terpengaruh, dan di tahap inilah masalah tingkah laku banyak berlaku. Ada pendapat mengatakan lelaki lebih dominan dalam permainan video. Suasana sekeliling yang menarik minat remaja seperti jualan video yang murah dan juga hadiah pertandingan permainan video yang lumayan juga menjurus kepada peningkatan tahap ketagihan remaja dalam e-games. Tingkah laku merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya adalah dalam permainan video, tingkah laku agresif kemungkinan akan berlaku sekiranya remaja tersebut berhadapan dengan kekecewaan kekalahan dan melihat persekitaran sebagai satu tempat yang mengancam dan membahayakan dirinya, dan seterusnya bertindak agresif terhadap persekitarannya. Terdapat juga permainan video seperti membunuh musuh, dan tidak kurang juga berkemungkinan remaja tersebut akan berbuat demikian dalam dunia realiti kerana tahap sosial yang rendah akibat kurang berkomunikasi dengan orang sekeliling. Oke, seterusnya adalah kajian lepas daripada kajian tentang kesan ketagihan e-game kepada perilaku remaja. Dan di sini terdapat 3 artikel yang telah dipilihlah untuk kajian lepas, di mana artikel pertama daripada Adawiyah bersama rakannya pada tahun 2020 yang telah membincangkan tentang impak negatif yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak kesan daripada permainan video. Jadi hasil daripada dapatan kajian, permainan video ini mempunyai unsur keganasan dalam alam fantasi, telah memudaratkan pemikiran dan melalaikan kanak-kanak. Kajian kedua artikel adalah daripada Erickson Ginsos pada tahun 2022. Artikel ini telah membahaskan tentang ketagihan permainan video dan tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar di kawasan luar bandar. Daripada kekangan internet yang lemah, faktor sosial dan budaya di daerah tersebut telah melibatkan pelajar-pelajar yang ketagih permainan video online ini, tidak kira sama ada jantina, tahap sosial dan latar belakang keluarga, telah memberikan kesan negatif kepada mereka. Kajian ketiga adalah daripada Nora Indah bersama rakan-rakan beliau pada tahun 2021 yang telah membincangkan bahwa terdapat hubungan di antara sikap pelajar, yaitu sikap kognitif efektif dan tingkah laku dengan permainan dalam online. Jadi pada kajian ini pengkaji telah mendapat korelasi signifikan di antara pemboleh ubah sikap kognitif efektif dan tingkah laku terhadap ketagihan bermain e-games.
Terusnya adalah kajian lepas di mana intervensi terhadap ketagihan e-games dalam kalangan remaja. Artikel pertama yang telah dirujuk adalah daripada Syahira bersama rekan beliau pada tahun 2022 yang bertajuk Ketagihan Gadget di Kalangan Pelajar di Pulau Pinang, mengikut kajian case menggunakan intervensi Tazkiyah An-Nafs. Hasil kajian telah menyifatkan bahwa ketagihan gadget telah menyebabkan pelajar menjadi malas, menyendiri, dan konten sekolah. Selepas menjalankan pemulihan, pelajar terbukti berlaku perubahan secara perlahan. Kesan daripada pemulihan yang bersifat lembut dan memahami kehendak seorang pelajar untuk menjadi berguna dan berakhlak. Kedua adalah daripada Sabina Giro pada tahun 2019 yang telah membincangkan bahwa terdapat hubungan di antara sikap pelajar, yaitu sikap kognitif, afektif, dan tingkah laku berkaitan dengan permainan dalam talian lah. Jadi kajian ini dilakukan mengikut konsep fenomenologi pelajar itu sendiri berkaitan terjerumus ke ketagihan online games. Jadi fenomenologi ini terdapat 4 poin lah, di mana poin pertama yaitu kepentingan, kedua toleransi, ketiga euforia, dan keempat kompleks. Jadi di dalam kajian ini pengkaji berpendapat intervensi itu perlu dilaksanakan oleh pelajar itu sendiri selain daripada menggunakan inisiatif lain untuk berjumpa dengan guru konseling atau mengadakan sesi konseling bersama konseling yang berdaftar. Oke, jadi ini adalah statistik kajian lepas di mana dilakukan oleh Wan Muhammad bersama rekan-rekan beliau pada tahun 2022, di mana kajian ini telah melibatkan 1.545 orang murid responden daripada berbagai negeri, satu Malaysia lah. Walaupun peruntukan masa yang didapati masih berada di tahap yang sederhana, namun murid-murid perlulah mengawal diri mereka seperti dapat membagikan masa untuk bermain permainan dalam talian dan belajar dengan sewajarnya. Hal ini sedemikian karena permainan dalam talian tanpa henti akan mendatangkan kesan buruk dari aspek mental dan kesehatan, bahkan boleh menyebabkan kematian. Sebagai contoh seperti yang dikatakan Encik Aziz pada 2018, seorang remaja di Taiwan telah meninggal dunia selepas bermain permainan dalam talian tanpa henti selama 40 jam. Dalam perbincangan terdapat 2 faktor yang boleh saya ceritakan, iaitu satu, perkembangan teknologi terkini alias IR 4.0. Dalam perkembangan teknologi terkini terbagi kepada 3, yaitu pendedahan secara langsung penggunaan teknologi, kedua, flexibility mobility penggunaan gadget, dan peningkatan permintaan dan penawaran. Jadi di sini kita boleh nampak remaja sekarang tidak boleh lari daripada penggunaan teknologi, kerana teknologi merupakan salah satu platform atau medium yang digunakan untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan mencari keseronokan. Selain itu, disebabkan perkembangan teknologi ini, terdapat banyak gadget yang boleh digunakan untuk dimainkan permainan online seperti PlayStation, phone, dalam TV, dan seumpamanya. Peningkatan permintaan dan penawaran berlaku sebab ramai orang masyarakat sekarang mampu untuk membeli permainan ini pada kos yang mampu milik. Jadi tidak terlalu membebankan untuk mereka memiliki sekurang-kurangnya telefon bimbit sendiri. Untuk hiburan baru dan pengaruh rakan sebaya, salah satunya sifat introvert dan keunikan permainan. Apa yang membuatkan remaja suka dengan permainan ini? Sebab mereka boleh merasai dunia fantasi, dunia lain untuk mencari pendedahan yang tidak boleh dibuat dalam dunia realiti, seperti shooting game, permainan yang melibatkan pergaduhan dan seumpamanya. Manakala permainan platform bermain secara berkumpulan, ini memang jelas sebab contoh permainan Mobile Legends merupakan permainan yang boleh dimainkan secara berkumpulan dan ini boleh membawa kehiburan sesama rakan mereka. Apa pula kesan yang berlaku isu ketagihan game permainan online ini? Yang pertama, peningkatan sifat agresif yang ketara, yaitu gangguan mental dan emosi secara mendadak dan membawa kepada jenayah-jenayah lain. Permainan game online ini kebiasaannya mempunyai stage-stage atau level-level yang perlu
diikuti untuk mengakhiri sebuah game. Maka sekiranya terdapat gangguan daripada permainan itu, ini sedikit sebanyak akan membuat gangguan mental dan emosi kepada pemain. Apatah lagi di saat-saat dia hampir menang dengan permainan itu, lalu akan membawa kepada pelbagai jenayah, contohnya bunuh diri, kerosakan harta benda, dan lain-lain. Oke, yang kedua, hilang rasa tanggung jawab dalam kehidupan nyata, yaitu kerosakan rumah tangga dan pengabaian anak-anak, dan hubungan sesama tuan dan manusia terjejas. Hal ini kerana apabila seseorang pemain itu terlalu asyik bermain dengan game online atau digital nih, mereka alpa dan cuai terhadap apa yang berlaku di dunia realiti, sehingga akan mengabaikan tanggung jawab yang perlu dipikul, seperti pekerjaan, menjaga anak, waktu untuk orang Islam, jaga solat dan sebagainya. Sekian daripada saya. Implikasi negatif hasil penggunaan permainan video online atau e-games yang tidak terkawal dapat dilihat dalam 3 tahap, iaitu individu, keluarga dan negara. Organisasi Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengklasifikasikan ketagihan e-games atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental kerana implikasi negatif dikesan terhadap kesihatan, khususnya pelajar yang mengalami gangguan rentak tidur sehinggalah mempengaruhi sistem metabolisme tubuh badan. Simptom penat yang melampau, kejang leher dan otot sehingga menghidapi carpal tunnel syndrome (CTS). Lain-lain implikasi negatif iaitu pencapaian akademik yang merosot, perkembangan sosial yang terbantut, gangguan penglihatan dan risiko obesiti serta tekanan darah yang tinggi di usia yang muda. Pendedahan kepada penggunaan gadget yang lama tanpa pengawasan ibu bapa dan gadget yang berperanan sebagai bibik mendorong ketagihan seawal usia muda yang mana memberi implikasi yang negatif kepada proses pembesaran kanak-kanak sehinggalah remaja. Hubungan kekeluargaan yang semakin hari semakin berpecah belah disebabkan hilang kepercayaan dan kurang meluangkan masa bersama-sama akibat ketagihan bermainan video game sehinggalah kurang berinteraksi sesama ahli keluarga. Sindrom penyakit gaming disorder atau ketagihan e-games memberi implikasi yang besar kepada negara yang mana meningkatkan lagi statistik kadar pengangguran. Ini akan menjejaskan kegiatan ekonomi negara kerana pendapatan hasil cukai yang kurang dibayar oleh masyarakat. Hal ini sebenarnya mengganggu produktiviti negara disebabnya berlaku penurunan kepada kegiatan ekonomi masyarakat. Terdapat 2 cadangan intervensi bagi mengatasi masalah ketagihan e-games dalam kalangan remaja, iaitu pertama, pendekatan ibu bapa dan kedua adalah pendekatan bimbingan dan kaunseling. Komunikasi yang efektif dapat membentuk keluarga yang harmoni. Oleh itu, ibu bapa haruslah sentiasa berbicara, menjadi pendengar setia serta menasihati anak-anak supaya ke arah kebaikan. Ibu bapa harus meluangkan waktu bersama anak-anak supaya mereka tidak merasakan bersendirian dan terpinggir. Lalu anak-anak ini akan memilih bermain e-game sebagai teman setia. Intervensi modul terapi filial khususnya bagi membantu ibu bapa yang mempunyai anak-anak bermasalah tingkah laku dan emosi. Intervensi ini melibatkan peranan ibu bapa dan anak dengan atas bimbingan kaunselor untuk menjalankan sesi bersama-sama yang disusun secara berstruktur bagi tujuan melatih ibu bapa menjadi ejen terapeutik kepada anak-anak mereka dengan menggunakan terapi bermain. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kemahiran komunikasi yang efektif antara ibu bapa dan anak, malah mengurangkan lagi masalah tingkah laku serta mengukuhkan hubungan antara ibu bapa dan anak.
Terdapat 3 jenis intervensi dari sudut aspek bimbingan dan kaunseling bagi merawat masalah ketagihan permainan e-games ini dalam kalangan remaja, iaitu yang pertama, teori kognitif tingkah laku CBT, kedua, psikoterapi interpersonal, dan terakhir adalah kumpulan sokongan. Melalui pendekatan teori kognitif tingkah laku, sebenarnya boleh membantu individu yang mengalami ketagihan dengan cara membaiki semula fikiran yang negatif dengan mewujudkan semula pemikiran yang positif melalui aspek kognitif dan tingkah laku klien yang menghidapi masalah ketagihan. Melalui kaunseling kelompok, terapi kognitif tingkah laku akan digunakan dalam membantu klien dengan strategi terapi seperti psikopendidikan, latihan rekreasi, pendedahan dan penstrukturan kognitif bagi mengurangkan masalah ketagihan permainan e-games ini dalam kalangan remaja. Kesimpulannya, ketagihan e-games atau gaming disorder merupakan salah satu kategori penyakit yang berbahaya dan memberi kesan negatif yang berlarutan sehingga boleh menjejaskan kepada akhlak, moral dan hubungan sosial remaja. Berbagai intervensi dilaksanakan bagi membendung gejala ketagihan e-games atau permainan video online dalam kalangan remaja. Hal ini kerana remaja merupakan aset negara yang tidak ternilai. Bak kata pepatah Arab, Syabab al-Yad Rijal Agad, bermaksud pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa akan datang.